Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah tahun 4. Jadi sebelum tu mari kita bersama-sama tadahkan tangan, bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Nampak kosong kan? Saya okey. Ni nak tulis. Tengok pen kalau apa ni. Kita color biru. Okey, Sirah tahun 4. Kita masih lagi dalam tajuk pelajaran 1, Jihad Rasulullah dan para sahabat. Jadi sebelum saya teruskan pembelajaran untuk kali ini, saya nak mengimbau kenangan lama kita bersama. Tajuk-tajuk yang sebelum ni kita dah belajar. Okey, tajuk yang pertama kita belajar tentang jihad. Apa itu jihad? Konsep jihad dalam Islam. Kita dah belajar iaitu. Lepas tu bila kita dah tahu pasal jihad itu apa, barulah kita masuk sirah. Jalan cerita macam mana apa sejarah-sejarah sirah cerita tentang Rasulullah berjihad bersama para sahabat. Apa jihad? Yang pertamanya jihad yang kita dah belajar. Yang pertama iaitu pada 2 Hijrah. Kita start dari tarikh pada tahun 2 Hijrah. 2 Hijrah. Kita buat ni lah. Itu ya. Pada 2 Hijrah 17 Ramadan telah berlaku satu peperangan besar dalam sejarah Islam. Peperangan besar yang pertama iaitu Perang Badar. Perang Badar. 2 Hijrah. Pada tahun seterusnya, pada tahun 3 Hijrah, berlaku pula perang yang kedua. Perang Uhud. Alif, Ha, Dal. Dua-dua perang ni kita dah belajar. Perang Badar sudah belajar. Perang Uhud pun dah belajar. Pada tahun yang ke-5 Hijrah. Ni kita belajar ni. Ni ikut tarikh ni. Kita susun ikut tarikh betul-betul ni. Pada tahun 5 Hijrah telah berlaku peperangan Khandaq. Di mana perang Khandaq itu Rasulullah SAW menggunakan strategi dengan menggali parit. Iaitu Khandaq. Khandaq tu maksudnya parit di sekeliling Madinah sebagai pertahanan. Yang mana strategi gali parit ni adalah cadangan daripada Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW. 5 Hijrah perang Khandaq. Okey. Kita dah belajar 3 perang ni. Pada tahun ke-6 Hijrah. Ni kita baru je belajar. Sebelum ni tajuk yang last kita belajar tu sebelum kita start buat nota. Bertulis. Siang kamu buat nota kan. Sabarlah menuntut ilmu macam tu. Pada 6 Hijrah telah berlaku perjanjian Hudaibiyah, di mana Rasulullah SAW membuat perjanjian damai antara Rasulullah dan musyrikin Mekah. Nabi Muhammad buat perjanjian, agreement dengan musyrikin Mekah. 6 Hijrah buat perjanjian Hudaibiyah. Para perjimnun jan jim ya ji nun, perjanjian. Saya ingat. Ha hudal ya hudai. Dai bayata marbutoh. Hudai. Macam mana nak buat titik tu? Hudai biyah. Alamak tak
Tu tamar butoh ya sayang-sayang semua. Itu semua tamar butoh. Okey, ni 6 Hijrah. Selepas itu, selepas 2 tahun buat perjanjian, tahun yang ke-8 Hijrah. Ni kita nak masuk tajuk video kali ini, iaitu pembukaan kota Mekah. Ni 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah ni, isi kandungannya salah satunya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Selama 10 tahun tak boleh berperang antara musyrikin Mekah dan orang Islam. Dah janji dah tak nak perang selama 10 tahun. Dan selain daripada tu, ada juga isi kandungan yang lain adalah kedua-dua belah pihak, orang Islam maupun musyrikin Mekah, boleh buat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab yang lain. Tapi tak boleh buat perjanjian untuk membantu dalam peperangan. Nak buat perjanjian macam nak tukar-tukar teknologi perubatan, macam buat perjanjian perniagaan ke, tak kisah, boleh. Tapi bukan perjanjian membantu dalam peperangan. Kalau dia dah buat perjanjian membantu dalam peperangan, dah sah-sah dah dia join perang. Kan? Dah melanggar perjanjian gencatan senjata. Jadi kita tengok. Tapi itulah yang berlaku pada dalam peristiwa ni, kejadian pembukaan kota Mekah. Okey, kita masuk terus. Sekejap Okey, kita masuk. Okey. Jihad Rasulullah dan para sahabat. Pen. Okey. Unit 6. Pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada 10 Ramadan pada tahun 8 Hijrah. 10 Ramadan ni tarikh hari Nabi Muhammad masuk dalam Mekah. Nabi Muhammad bersama tentera-tentera Islam yang lain masuk sama-sama menuju ke Mekah, masuk jejak kaki dalam Mekah tu. Gitu. 10 Ramadan. Okey, jadi ini permulaan cerita. Dari start daripada sini kamu kena fokus, peka, alert dan faham setiap apa perkataan yang saya cuba terangkan. Ni nak mula start cerita. Jadi fokus terpadam pula. Okey, pada tahun 8 Hijrah, kaum musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ni. Musyrikin Mekah langgar perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang saya cakap tadi, gencatan senjata dan yang membuat perjanjian dengan kabilah lain tu, kabilah Arab yang lain, itu yang dia langgar. Jadi kaum musyrikin Mekah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Kamu kena ingat nama Bani ni. Musyrikin Mekah dia bantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni dia telah berbai'ah dengan Rasulullah. Ikrar, sumpah setia dengan Rasulullah. Jadi nak cakap dia ni orang Islam. Jadi musyrikin Mekah telah membantu Bani Bakar ni menyerang Bani Khuza'ah. Dia dah langgar perjanjian gencatan senjata tu. Satu. Lepas tu dia dah langgar, itulah buat perjanjian dengan Bani Bakar ni. Tak kisah nak buat perjanjian Bani Bakar ni, kalau dia buat perjanjian perniagaan ke kan, tukar-tukar vaksin ke, tak kisahlah tu. Tapi ni dia buat perjanjian menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni adalah yang berbai'ah dengan Rasulullah. Memang lah. Lepas tu dalam peperangan antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ni, seramai 20 orang penduduk Bani Khuza'ah terkorban. 20 orang Bani Khuza'ah terkorban dalam peperangan ini. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW dapat tahu berita ini, situasi keadaan ini, Rasulullah marah. Tapi jangan risau. Kamu kena contohi Rasulullah yang empat ni. Bila marah, kita jangan carut. Rasulullah marah tapi Rasulullah tak carut. Rasulullah, biasalah manusia akan ada rasa marah bila orang langgar perjanjian dengan kita, janji nak
janji nak belanja makan KFC tapi dia tak ada pun belanja kita. Jadi mestilah kita marah kan. Janji tak betul. Janji nak bawa keluar jalan-jalan pergi Penang tapi tak bawa pun. Mestilah marah kan. Janji dapat merentas negeri tapi tak dapat pun merentas negeri. Marahlah kita kan. Janji tak betul. Sama juga Rasulullah pun marah dekat musyrikin Mekah sebab kata perjanjian Hudaibiyah nak gencatan senjata tapi langgar perjanjian. Rasulullah marah. Tapi kita kena contohi Rasulullah, jangan carut walaupun marah. Okey, jadi Rasulullah marah. Rasulullah bagi pilihan dekat musyrikin Mekah ni. Rasulullah tak ada terus marah perang dia, tak ada. Rasulullah kalau boleh elak perang, Rasulullah akan elak perang. Jadi walaupun marah, Rasulullah tak ada terus perang. Rasulullah bagi pilihan, 3 pilihan kepada musyrikin Mekah yang langgar perjanjian Hudaibiyah ni. Apa pilihannya? Tengok. Nombor 1, membayar diyah kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh dalam peperangan antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Kan ada 20 orang ni. Kan ada 20 orang yang Bani Khuza'ah yang terkorban. Jadi Rasulullah bagi pilihan musyrikin Mekah bayar diyah. Diyah ni apa? Diyah ni wang pampasan, ganti rugi, macam wang pampasan lah. Kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh, terkorban di dalam peperangan antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar itu. Jadi seterusnya pilihan yang kedua Nabi Muhammad berikan kepada musyrikin Mekah yang melanggar perjanjian adalah batalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Batalkan perjanjian antara musyrikin Mekah dan Bani Bakar. Kalau tak nak batalkan perjanjian dengan Bani Bakar, perjanjian Hudaibiyah antara musyrikin Mekah dan orang Islam akan terbatal dan akan berperang dengan orang Islam. Bila perjanjian Hudaibiyah terbatal, maknanya on perang, on war gitu. Jadi musyrikin Mekah pilih yang mana? Nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Depa ni ego, bongkak, emosi, rasa bangga diri kuat lah semacam. Jadi musyrikin Mekah pilih nombor 3. Dia batalkan perjanjian Hudaibiyah, lepas tu dia kata okey, nak perang, jom perang. Gitu. Kita tengok seterusnya. Jadi musyrikin Mekah memilih untuk berperang dengan orang Islam. Jadi apabila dapat tahu keputusan musyrikin Mekah nak berperang ni, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersama 10,000 orang tentera, ramai ni. 10,000 orang tentera Islam menuju ke Mekah. Dari Madinah bawa 10,000 orang tentera. Duk jalan ni dengan bala tentera, dengan apa-apa perkakas semua nak berperang ni, menuju ke Mekah. Alhamdulillah. Sampai satu tempat, nama tempat tu Marruz Zahran. Zahran pula. Marruz Zahran. Zahran ke? Sekejap saya nak tengok balik buku teks. Betul ke ejaan saya ni macam salah? Sepatutnya ada ha tu. Marruz Zahran. Mana? Kan betul, salah. Sepatutnya za, ha, ra, alif, nun. Ini salah ejaan ini. Siapa ada buku teks, boleh rujuk buku teks, tengok ejaannya betul. Tak apa, saya tulislah kat sini. Ejaannya betul. Kat sinilah tepi ni. Bawah ni ada ruang kosong. Ejaannya betulnya mim, ra, mar, alif, lam, za, ha, ha bulat. Alif, ra, alif, nun. Ni za. Marruz Zahran. Sepatutnya ada ha. Aduh, typo pula lah kat situ. Gitulah. Saya pun manusia juga. Macam tu ejaannya sebenarnya. Jadi dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, Nabi Muhammad SAW bersama 10,000 orang tentera telah berhenti di satu tempat yang bernama Marruz Zahran dan bermalam di situ. Pasang kemah nak bermalam di Marruz Zahran. Bermalam di situ, Rasulullah berbincang dengan para sahabat macam mana nak strategi menyerang Mekah. Macam mana nak menyerang musyrikin Mekah tanpa taklah menyerang, macam mana nak menyelesaikan masalah ni tanpa pertumpahan darah.
kat Mekah ada Kaabah kan. Takkanlah kita nak merosakkan Baitullah, rumah Allah, kawasan rumah Allah. Tak, kita kenalah hormat. Jadi macam mana berbincang apa, susun strategi apa malam tu, dapat strateginya. Padam sikit bagi kos. Okay. Pada malam itu dapat dah strategi. Rasulullah mengarahkan setiap pasukan adalah grup. Grup iaitu grupnya ini, grup ni, grup ni, grup tu. Setiap pasukan menyalakan unggun api yang besar. Unggun api yang besar untuk melemahkan semangat musuh. Itu. Ada psycho. Kita main psycho dulu. Gitu. Jadi Rasulullah arahkan setiap pasukan, tak kisahlah apa pasukan tu lah, pasukan manah ke, pasukan kuda, pasukan kiri, pasukan kanan ke, yang menyerang adalah posisi dalam peperangan tu, menyalakan unggun api yang besar tu. Lepas tu malam tu terang lah. Api besar terang. Dari jauh lagi dah nampak dah. Jadi dalam masa yang sama, malam tu tengah api besar daripada pasukan ni duk pasang unggun api yang besar tu. Malam tu Abu Sufyan, ingat Abu Sufyan dekat dalam perang Badar ada, dalam perang Uhud. Perang Uhud, Abu Sufyan bin Harb yang mengetuai tentera musyrikin Mekah yang menyerang, berperang dengan Rasulullah. Ni Abu Sufyan ni. Abu Sufyan telah keluar untuk meninjau keadaan tentera Islam. Malam tu tengah tentera Islam duk pasang unggun api yang besar tu, Abu Sufyan dia keluar rumah, duk diintai, tengok spy, jadi menyepai lah, spy, tengok benda tentera Islam ni ramai ke dia bawa tentera ni, tengok apa dia buat ni, kuat-kuat ke, kering-kering je tenteranya. Lepas tu nampak ramai, tengoklah keadaan macam mana tentera Islam ni bersemangatnya. Jadi bila dah nampak keadaan tentera Islam yang kuat, semangat jihad yang tinggi tu, jadi Abu Sufyan berasa kekuatan tentera Islam yang sangat kuat. Dia tengok dah keadaan tu, dia dah meninjau tu, dia dah dapat tengok dah macam mana kuatnya orang Islam ni. Jadi mustahil untuk menewaskan tentera Islam. Kuat, tak boleh menang, kita tak boleh menang ni, kalah ni. Dia tahu ada apa-apa musyrikin Mekah punya alat teknologi, lepas tu macam mana tentera. Tapi tengok tentera Islam pula macam mana. Sado-sado belaka semua. Tengok dia punya skill main pedang pun. Kalah lah musyrikin Mekah ni. Gitu. Jadi Abu Sufyan pun nak patah balik dah ni. Nak patah balik ni ke Mekah ni. Dalam perjalanan, di pertengahan jalan, Abu Sufyan telah terserempak dengan Al-Abbas. Apa ni? Apa yang tayar ni? Aduh, typo lagi. Ini bukan tayar ni. Sepatutnya Yanga ni. Aduh, typo lagi. Okey, jadi Abu Sufyan terserempak dengan Al-Abbas. Al-Abbas ni dia baru je memeluk Islam. Jadi dia adalah pengetahuan tentang ajaran Islam tu macam mana. Jadi dia ada penjelasan gambaran Islam yang sebenar, yang betul. Jadi Al-Abbas ni serempak dengan Abu Sufyan. Al-Abbas terangkan kepada Abu Sufyan ajaran Islam tu macam mana, apa yang dibawa ajaran Islam, apa ajaran Islam, bukannya untuk kepentingan Rasulullah, bukan nak mengejar dunia, kemewahan, tidak. Nak bagi tahulah Tuhan yang Esa, semua tu. Pasal setelah mendengar penjelasan daripada Al-Abbas, Abu Sufyan terbuka hati untuk menerima Islam. Allah dah bagi hidayah, jentik dah hidayah sikit dekat, dia bagi hidayah dekat Abu Sufyan. Lalu beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Al-Abbas ni bawa Abu Sufyan jumpa Rasulullah. Malam tu Abu Sufyan memeluk Islam, jadi orang Islam. Walaupun pada mulanya Abu Sufyan ni siap berperang, perang Uhud dengan Rasulullah. Lepas tu isteri Abu Sufyan ni siap bunuh pakcik Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Hamzah. Habis hati Sayyidina Hamzah tu diambil, direntak di badan tu. Isterinya Abu Sufyan pergi makan.
Dia marah kat Saidina Hamzah. Gitulah. Okey, seterusnya pada keesokannya dah siang dah lah ni. Dah siang. Pada dah siang tu barulah Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Tadi Abu Sufyan. Abu Sufyan dah memeluk Islam. Lepas tu balik ke rumah masing-masing gitu semua. Jadi kita tengok sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah telah mengisytiharkan tawaran keselamatan kepada penduduk Mekah. Nabi Muhammad bagi tahu dekat penduduk, buat announcement, pengumuman semua. Siapa yang nak selamat, duduk dekat 3 tempat ni. Sama kalau masuk rumah Abu Sufyan, ataupun di Masjidil Haram, ataupun duduk di rumah sendiri. Ada 3 tempat ni. Orang Islam tak akan kacau, tak ada buat apa-apa. Gitu. Jadi penduduk Mekah akan selamat sekiranya berada di tempat berikut. Ni 3 tempat ni. Nabi Muhammad bagi tahu, kami nak masuk, kalau duduk dekat 3 tempat ni, duduk rumah sendiri masing-masing, tak ada keluar apa-apa, musuh kami tak akan serang apa-apa. Tak pun duduk kat rumah Abu Sufyan. Duduk kat rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan kan dah masuk Islam. Jadi duduk kat rumah Abu Sufyan. Tak pun duduk di Masjidil Haram, maka akan selamat. Lepas tu pada pagi Jumaat, hari Jumaat. Ingat, hari ni hari Jumaat ni. Pada pagi Jumaat 10 Ramadan, Rasulullah SAW mula memasuki Mekah. Masuk Mekah. Tentera Islam memasuki Mekah melalui 4 penjuru. Kan macam contohlah ni kan, kawasan ni. Kawasan ni Mekah. Kan? Ni. Masuklah ikut 4 penjuru, daripada sini masuk tentera. Macam tu. Pasukan ni masuk dari sini, pasukan ni masuk dari sini, pasukan ni masuk sini, pasukan ni dari sini, gitu. Ni yang masuk dari mana ni Rasulullah yang tetapkan. Tengok. Gitu. Jadi bertindak mengikut arahan ketua pasukan. Rasulullah kata masuk kok tu. Jadikan pengajaran daripada perang Uhud, tak dengar kata ketua pasukan, kalahlah perang. Tengok gitu. Okey, seterusnya kita tengok cepat. Tindakan Rasulullah selepas memasuki kota Mekah. Bila masuk dalam kota Mekah, apa yang Rasulullah buat? Nombor 1, memusnahkan 360 berhala. Di keliling Kaabah ni, nampak ni ada gambar Kaabah. Ni gambar Kaabah sekarang ni. Ni gambar Kaabah ni. Pada zaman dulu, keliling Kaabah ni kan, ni nampak orang-orang ni. Keliling Kaabah ni letak banyak patung berhala. Ada 360 berhala kat keliling Kaabah ni. Jadi nombor satu sekali Rasulullah buat adalah memusnahkan semua. Bukan Rasulullah buat seorang-seorang, ramai-ramai lah dengan tentera-tentera tadi, orang-orang Islam yang ikut Rasulullah sekali. Jadi musnahkan berhala yang 360 buah berhala yang berada di keliling Kaabah. Bersihkan Kaabah ni dulu, keliling. Kemudian Rasulullah melakukan tawaf. Nampak ni? Nampak tak? Yang apa nama yang ni? Alahai. Nampak tak ada orang-orang ni kat bawah ni? Orang ni tengah tawaf lah ni. Jadi Rasulullah melakukan tawaf di Kaabah. Tawaf jalan mengelilingi Kaabah. Dan Rasulullah juga menunaikan solat sunat di makam Ibrahim. Ini Kaabah, ada makam Ibrahim. Tak ada dalam gambar ni kot. Dia tempatnya dekat je. Dekat dengan ni Kaabah ni. Dekat tepi ni. Sebanyak berapa rakaat? 8 rakaat. Berlaku pada 8 Hijrah. Peristiwa ni berlaku pada 8 Hijrah. Rasulullah juga melakukan solat sunat di makam Bani Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Bolehlah connect link kan kat situ, info tu. Okey, seterusnya Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas Kaabah. Atas Kaabah. Nampak Kaabah tu hitam tu kan? Dekat atas ni. Dekat atas ni. Bilal bin Rabah berdiri, lepas tu Bilal bin Rabah laungkan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belanja sikit dah lah. Nanti sedap sangat kamu tidur. Mengarahkan Bilal bin Rabah. Ingatkan ya, Bilal bin Rabah ni yang melaungkan azan di bumbung Kaabah. Bukan kat tepi, bukan kat depan. Kat atas. Ingat. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah yang pertama kepada penduduk Mekah. Dah habiskan bersih semua ni. Kemudian penduduk-penduduk Mekah keluar, kumpul kat sini. Lepas tu Rasulullah berdiri kat situ. Rasulullah menyampaikan khutbah yang pertama. Itulah dia. Dan yang terakhir, Rasulullah mengisytiharkan pengampunan kepada semua bekas musuh baginda. Macam Abu Sufyan pun kan. Lepas tu dengan yang orang-orang lain lah, yang semua yang bermusuh dengan Rasulullah sebelum ni, Rasulullah ampunkan. Gitu. Itulah yang berlaku bila Rasulullah dah dapat masuk. Rasulullah buat apa-apa ni. Gitu. Okey, yang ini yang kedua terakhir. Ada lagi. Okey, faktor kejayaan dalam pembukaan kota Mekah. Faktor ni, apa penyebab yang membolehkan Rasulullah dan para sahabat berjaya dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ni? Berjaya masuk ke kota Mekah, bersihkan Kaabah, buka semula kota Mekah kepada orang Islam, boleh masuk gitu. Apa faktornya? Apa? Kita tengok nombor 1, kekuatan akidah. Kuat akidah, percaya bahawa Allah itu sentiasa bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi sabar, Allah sentiasa ada bersama kita. Kuat akidah gitu. Yang kedua, strategi yang bijak. Tengok strategi baginda Rasulullah SAW macam mana memberikan arahan kepada pasukan untuk menyalakan api yang besar. Serang Saiko dulu. Saiko. Macam tu. Lepas tu bila nanti dia dah macam musuh dah down, dah down macam kalah lah kita. Tak payahlah lawan dah gitu. Yang ketiga, tengok hubungan persaudaraan yang kukuh antara sesama Islam, orang-orang Islam. Macam mana perhubungan saudara yang kukuh tu antara kaum Muhajirin dan Ansar. Gitu. Macam mana mereka saling bantu-membantu dalam menyalakan unggun api yang besar. Bukannya boleh buat seorang-seorang, mestilah kena buat ramai-ramai. Macam mana? Kalau buat seorang terkecil je lah unggun api tu, tak dapatlah besar gitu. Dia kena ada hubungan yang kukuh tu, yang kuat tu, barulah kita berjaya bersama. Gitu. Dan seterusnya, semangat jihad yang tinggi. Tengok semangat jihad yang tinggi. Jadi kalau tak ada semangat jihad yang tinggi, tak adalah sampai kat situ bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedia nak berperang ni, macam mana arahan Rasulullah kata serang, kita serang. Kalau Rasulullah kata tak payah, kita gitu. Kita sentiasa bersedia melakukan apa sahaja demi agama kita, demi Tuhan kita yang Maha Esa. Okey, Allahu Akbar. Seterusnya, ramai pembesar dan pahlawan Quraisy memeluk Islam. Ini juga salah satu kejayaan dalam pembukaan kota Mekah. Tengok macam mana Abu Sufyan. Abu Sufyan tu orang pembesar Quraisy yang penting. Dia ada pengaruh yang kuat. Jadi apabila Abu Sufyan dah masuk Islam, jadi pengikut-pengikut Abu Sufyan akan ikutlah Abu Sufyan. Gitu. Jadi ni ramai pembesar pahlawan Quraisy memeluk Islam ni. Selain daripada Abu Sufyan, ada juga pahlawan Quraisy yang lain. Khalid Al-Walid. Itu. Khalid Al-Walid adalah pahlawan Quraisy yang gagah perkasa, kuat dia tau. Dia ada skill peperangan yang mantap. Lepas tu dia pun masuk Islam. Orang-orang yang hebat ni masuk Islam. Depa yang lain pun masuk Islam lah, dapat hidayah ni. Okey, seterusnya ramai penduduk Mekah yang tertarik dengan ajaran Islam. Penduduk-penduduk Mekah yang bukan pembesar dan bukan pahlawan lah. Nak cakap penduduk Mekah yang biasa-biasa je. Dia tengok macam mana, tengok pahlawan dan pembesar Mekah, Quraisy pun masuk Islam. Mereka pun terima Islam. Mesti ada sebab kenapa terima Islam. Tengok macam mana. Lepas tu tengok macam mana ajaran Islam ni
dia mengajar apa-apa-apa. Tengok dia mengajar semuanya buat yang kebaikan, tak ada buat keburukan ke orang ke apa-apa ke. Dia gitu. Jadi ramai penduduk Islam tertarik dengan ajaran Islam. Penduduk Mekah tertarik dengan ajaran Islam. Allahu Akbar. Yang terakhir, faktor kejayaan pembukaan kota Mekah adalah hasil perjanjian Hudaibiyah. Ingat tak permulaan mula-mula saya cerita tadi? Musyrikin Mekah langgar perjanjian Hudaibiyah. Lepas tu barulah Rasulullah nak datang ke Mekah. Nak serang ni sebab dah langgar perjanjian. Lepas tu tak serang, masuk dengan aman damai tanpa pertumpahan setitik darah sekalipun. Nampak gitu. Jadi nak cakap perjanjian Hudaibiyah, permulaannya gitu. Okey, yang ini yang terakhir. Okey, sabar, kita dah nak berakhir dah. Kesan pembukaan kota Mekah. Apabila kota Mekah dah berjaya dibuka kepada semua orang Islam boleh masuk, apa yang berlaku? Pembukaan kota Mekah macam tadi. Apabila Rasulullah dah masuk ke kota Mekah, bersihkan kota Mekah, semua baca khutbah pertama kepada penduduk Mekah, menunaikan solat, melakukan tawaf. Apa yang berlaku? Yang pertama, mesti akan bagi efek dekat, bagi kesan kepada dakwah Islam macam mana. Lepas tu macam mana pandangan orang lain terhadap Islam, macam mana. Lepas tu kehidupan orang Islam sendiri mesti akan berubah. Orang makin kecam ke, orang makin sayang ke, orang makin terima macam mana ke. Ni, kita tengok kesan pembukaan kota Mekah. Yang pertama, dakwah Islam dapat disebarkan secara terbuka. Sebelum ni mula-mula kita tengok macam mana perjalanan Rasulullah SAW apabila menjadi Rasul. First, mula-mula Rasulullah sebarkan dengan secara rahsia selama 3 tahun. Kemudian baru Allah SWT menurunkan wahyu, suruh Nabi Muhammad sebarkan secara terang-terangan. Lepas tu kena usir, kena tolak, tak maulah dek kaum Quraisy Mekah ni. Rasulullah berhijrah ke Madinah, lepas tu datanglah balik ke pembukaan Mekah ni, dapatlah buka Mekah balik. Lepas tu bila dah berjaya pembukaan kota Mekah, barulah dapat sebarkan secara terbuka. Dan apabila dapat sebarkan secara terbuka, maka dakwah Islam dapatlah berkembang dengan pesat ke seluruh semenanjung tanah Arab. Sebab dapat sebar secara terbuka ni. Jadi senanglah nak sebar, senanglah nak viral, gitu. Seterusnya, tanah haram ni Baitullah lah, tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Sampai sekarang kesan dia hari ini, orang bukan Islam tak boleh masuk tanah haram Mekah. Kalau di Islam, dia boleh pergi Kaabah. Dia boleh masuk tanah haram Mekah. Kalau orang tu bukan Islam, kafir, memang tak boleh. Macam, tengoklah siapa orang Islam macam Tony Stark. Tony Stark tu cerita kartun, Avenger. Itulah orang-orang Inggeris lah. Orang-orang Inggeris yang tak Islam. Ada je orang Inggeris yang Islam. Saya tengok kat Instagram, Al-Fatih nama dia, orang Inggeris. Dia ajar budak-budak kecil mengaji. Bagus. Gitu. Nak follow Insta, tengok follow yang bagus-bagus. Jangan follow yang merapu-rapu je, wahai anak-anak muridku. Okey, seterusnya kita tengok ramai orang Quraisy memeluk Islam. Bila dah macam tadi bila tengok Abu Sufyan masuk Islam kan. Jadi pengikut Abu Sufyan dapat tahu Abu Sufyan dah masuk Islam. Ada yang ikut Abu Sufyan, mana yang ni dia ikut Abu Sufyan. Lepas tu mana yang tak ni, yang tak ikut Abu Sufyan, macam dia tengok tak pun dia belajarlah. Tengok apa orang-orang, tengok apa ajaran Islam tu macam mana. Jadi makin ramai orang Islam, orang masuk Islam. Jadi seterusnya umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Ingat pada permulaan Rasulullah SAW bersama para sahabat nak menunaikan solat di Kaabah, Rasulullah kena ganggu.
Rasulullah nak buat solat ni kena ganggu. Bukan sekali, banyak kali kena baling batu, kena baling najis. Nak solat menunaikan ibadah banyak gangguannya. Macam para sahabat Rasulullah pun siap adik yang kena seksa. Susah nak buat ibadah, orang kafir ganggu. Gitu. Tapi bila dah buat pembukaan, berjaya terjadinya berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, orang Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Dah tak kena ganggu dah. Boleh buat ibadah secara terang-terangan. Lepas tu tak ada gangguan daripada orang lain. Lepas tu yang terakhir, masyarakat Mekah saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Bekerja samalah, bantu-membantu antara satu sama yang lain. Kalau dia sakit, tanyalah khabar, ada makanan ke tidak kat rumah. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran Islam. Itulah dia. Okey, berapa minit dah kita? Setengah jam dah. Masya Allah, minta maaf. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Minta maaf ambil masa kamu lama-lama. Sekian. Assalamualaikum. Kita nak tutup. Okey, bye.